Okey, topik set A bilangan 2, soalan 3, bab 7 geometri koordinat. Masih dalam geometri koordinat. Jangan lupa ada 24 rumus sahaja dalam bukan dalam peperiksaan yang diberi ada 24 rumus sahaja, di mana geometri koordinat tidak diberi rumusnya. Okey, jangan lupa sebab saya tengok dalam geometri koordinat ada banyak tahu rumus area, okey, kecerunan, okey, garis lurus. Jadi kamu kena ingatlah. Okey, seterusnya soalan 3 ni soalan panjang. Okey. Jadi kebiasaannya kalau soalan 3 ni, kalau dia macam ada A1, A2, itu kamu kena hati-hati. Kalau tak dapat A1, kemungkinan kita tak dapat A2. Dia orang panggil apa? Nak panggil Berkait. 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 Jadi kamu kena hati-hatilah untuk soalan yang sebegini. Ini seperti soalan berstruktur tau. Okey. Okey. Jadi rajah menunjukkan segitiga ABC. Okey, lepas tu kita nak cari koordinat C dan area triangle ABC. Okey murid-murid. Jadi kalau kita dapat soalan yang macam ni, okey, cikgu suka dulu tafsirkan gambar rajah untuk yang pertama supaya untuk memudahkan kita mencari jawapan. Okey, bagaimana untuk mentafsirkan gambar rajah di mana setiap garis lurus tu cikgu suka tukarkan kepada bentuk kecerunan. Jadi dekat sini untuk garisan BC memang dah dalam bentuk kecerunan. Tetapi untuk garisan AC belum lagi, jadi cikgu tukar. Bentuk kecerunan tu bermaksud Y sebagai subjek. Jadi kat sini Y sama dengan negatif 4/7X tambah 40/7. Jadi ini adalah dia punya garis dalam bentuk kecerunan. Okey, dah siap? Okey, lagi satu. Dekat sini pula. Kita tak koordinat B ni. B ni adalah X-intercept, persilangan X. Okey murid-murid, nak cari koordinat B, apa yang kosong? Boleh tolong cikgu, apa yang kosong ya? Y. Okey, bagus. Terima kasih sayang. Okey, untuk cari B adalah Y yang kosong. Jadi cikgu kosongkan Y, negatif 8X tolak 24. 8X sama dengan negatif 24, maka X sama dengan negatif 3. Jadi koordinat B adalah negatif 3, 0. Jadi cikgu berjaya tafsirkan dulu gambar rajah dan rasanya tak boleh keluarkan apa-apa lagi maklumat. Okey, seterusnya baru cikgu cari koordinat C. Okey, koordinat C di sini, kalau kamu tengok, cikgu highlightkan ya. Koordinat C adalah persilangan di antara garis BC, okey, BC dan garis AC. Jadi persilangan dua garisan ini. Okey, kalau nak cari koordinat bersilang, okey, ingat tak apa kaedah yang kita perlu gunakan? Siapa nak tolong? Silang, ingat. Cikgu cakap kalau silang C apa? Silang. Apa boleh tolong? Ke tak ingat dah? Okey, kalau silang, simultaneous. Okey, kalau bersilang ya simultaneous ataupun silang dia serentak. Persamaan serentak. Jadi persamaan serentak di antara garis lurus yang pertama, cikgu ambil BC tadi, cikgu tulis okey, Y sama dengan negatif 8X tolak 24. Okey, lepas tu lagi petak yang kedua adalah Y sama dengan negatif 4/7X, okey, tambah 40/7. Jadi kita ada dua persamaan. Okey, persamaan pertama, persamaan kedua. Okey, disebabkan dua-dua persamaan kita dah jadikan Y sebagai subjek, seterusnya lebih mudahlah. Kita letak di mana-mana, di mana 1 dalam 2. Okey, kita terus masukkan negatif 8X tolak 24 sama dengan negatif 4/7X tambah 40/7. Okey, begitu. Okey, seterusnya, semua sebutan dah X, kita nak cari sebutan X lah lebih mudah, kita kumpulkan X dengan X, nombor dengan nombor. Jadi cikgu suka kumpulkan di sebelah kiri lah X, 8X tambah 4/7X sama dengan 40/7 tambah 24. Jadi sebenarnya kalau kamu tak lengkap, pada masa yang sama kamu boleh lengkapkan bila cikgu tulis ni, follow lah. Macam kita dalam kelas lah sebenarnya kan. Okey, jadi dekat sini X
Okey, cikgu boleh ringkaskan. Okey, cikgu akan dapat X ni negatif 52/7. X, okey, sama dengan 208/7. Kena confident nampak macam complicated je kan. Lepas tu bahagikan dia terus. Bila bahagikan, kita dapat negatif 4. Tengok jawapan dah simple. Okey, negatif 4. Okey, koordinat kena cari Y. Jadi saya masukkan dalam persamaan mana-mana? Cikgu nak masukkan dalam persamaan 1 lah, di mana Y sama dengan negatif 8, negatif 4 di sini, gantikan tolak 24, maka cikgu akan dapat 8. Okey, cikgu akan dapat 8. Okey, jangan stop lagi sebab kita nak dalam bentuk koordinat. Okey, dalam bentuk koordinat di mana C adalah negatif 4, 8. Okey, begitu C adalah negatif 4, 8. Okey, cikgu buat kat sini. Negatif 4, 8. Okey, berjaya. Jadi, ada sebarang persoalan? Ada siapa-siapa nak tanya? Sebelum kita bergerak ke soalan yang seterusnya. Okey. Cikgu padam dulu ya. Cikgu padam semualah. Cikgu padam semua. Okey, so seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, kita nak cari area triangle of ABC. Okey, area triangle of ABC. Jadi, area ABC. Cikgu tulis ABC. Jangan lupa macam mana kita nak cari area. Ingat, area tak diberi rumus. Okey. Area adalah 1/2. Okey, kalau disebut A dulu, cikgu masukkan koordinat A dahulu. Macam ni. 3, 4. Lepas tu koordinat B. B tadi kita dapat apa tadi? Negatif 3, 0 kan? Okey, B negatif 3, 0. C negatif 4, 8 dan tutup semula 3, 4. Okey, kenapa kita tutup adalah segitiga dia adalah poligon. Poligon adalah satu perkara yang tertutup. Okey, tertutup. Jadi bila tertutup, satulah A, B, C, A. Tutup balik. Kalau tak tutup nanti kita tak dapat cari area. Okey, jadi jangan lupa macam mana kita nak cari ni. Okey, buat anak panah. Anak panah tu bermaksud darab. Okey, kalau cikgu buat dengan dua warna yang berbeza. Okey, jadi kita darab lah. Okey, jadi seterusnya. Okey, cikgu buat begini. Okey, buat bracket 3 darab 0, 0, negatif 3 darab 8, negatif 24, negatif 44, negatif 16. Okey. Okey, murid-murid, saya nak tanya, kita nak letak tambah ke tolak kat sini? Siapa nak tolong? Tolak. Okey, bagus, tolak. Terima kasih. Jangan lupa, kita kena tolak. Okey, lepas tu kita darab pula yang biru. 8, 3, 24 tambah 0, tolak 12. Begitu. Dekat sini baru kamu dapat markah. Okey, jadi kamu ringkaskanlah. Kamu ringkaskan kat sini. Bila saya ringkaskan, saya dapat negatif 40 tolakkan dengan 12. Jadi seterusnya saya dapat 26. Okey, jadi berjaya saya mendapat untuk segitiga, area segitiga ABC. Okey, ada sebarang persoalan? Kita masih lagi dalam soalan 3. Ingat, soalan 3 ni panjang, 10 markah. Okey, kita masuk bahagian B. Okey, kita tengok apa soalan mahu. Okey, garis lurus AB dipanjangkan ke suatu titik D. Okey, dengan keadaan AB nisbah BD sama dengan 2 nisbah 3. Okey, cari koordinat D. Jadi kalau ada nisbah ni selalunya division of line segment ataupun pembahagi sama garis. Okey, pembahagi sama garis tapi dalam bentuk nisbah. Okey, jadi sekarang apa dia kata tadi? Diperpanjangkan. A, B diperpanjangkan. Jadi cikgu perpanjangkan lah. Kita kena bayangkan lah ni. Kepada titik D. Okey, kepada titik D. Okey, seterusnya. Dengan keadaan A, B, okey. Nisbah biasakan kita tukar kepada bentuk pecahan. Okey, contohnya AB per BD sama dengan 2/3. Jadi kita tahu AB adalah 2 bahagian, AB adalah 2 bahagian dan BD adalah 3 bahagian. Macam tu. Okey, seterusnya BD tadi cikgu dapat tadi negatif 3, 0. D kita tak tahu. Okey, X, Y. Okey, jadi sekarang kita nak cari koordinat D. Mana yang kita tak tahu tu kita letak je X, Y.
Jadi murid-murid ni pun rumus tidak diberi ya, division of line segment, pembahagi garis lurus ni. Okey, jadi jangan lupa D, kita koordinat D ni darab kat sana, buat anak panah. A darab ke 3. Okey, jadi di sini barulah kita boleh buat barulah kita boleh cari koordinat. Okey, penyelesaiannya cikgu suka pisahkan dulu. Cikgu cari koordinat X dulu. Okey, bahagian koordinat X. Okey, jadi kita darabkan X dengan X dulu. Okey, maksudnya jangan lupa, takut kamu lupa, cikgu ambil warna biru. Di mana X darab 2. Lepas tu 3 darab 3. Macam tu. Ikut anak panah Jadi dekat sini cikgu dapat X darab 2, 2X, 3 darab 3 dapat 9 per. Kita tambah M tambah N ataupun kita tambah kita punya pembahagian garis lurus tu. 3 tambah 2 sama dengan, okey, disebabkan ini koordinat X, kita fokuslah X kat sini, negatif 3. Okey, negatif 3. Okey, jadi kat sini kita boleh selesaikan 2X tambah 9 per 5 sama dengan negatif 3. Lepas tu 2X tambah 9, 5 darab negatif 3, negatif 15. Jadi kita selesaikan kat sini. Okey, 2X sama dengan negatif 24. Jadi kita akan dapat X sama dengan negatif 12. Okey, kita jaya mendapat X punya koordinat. Belum Y. Lepas tu kita baru cari koordinat Y. Okey, baru kita selesaikan Y pula. Y darab Y. Okey, Y. Pergi balik kat sini. Nak ya. Y darab 2, Y kat sini 4 ni darab 3. Jadi Y kita kat sini kosong. Jadi kita masukkanlah. Okey, di mana 2Y 4 darab 3 tambah 12 per dengan 3 tambah 2 sama dengan kosong. Jadi 3 tambah 2, 5, 5 darab kosong, kosong. Jadi tinggal 2Y tambah 12 sama dengan kosong. 2Y sama dengan negatif 12 dan Y kita akan dapat negatif 6. Okey, murid-murid, kita dah berjaya. Terus kita dapat koordinat D negatif 12, negatif 6. Okey. Jadi ada sebarang soalan tak? Okey, kalau kita buat soalan nombor 3 ni dia dah merangkumi hampir merangkumi keseluruhan jawab topik tau, topik. Okey, seterusnya kita tengok yang terakhir. Okey, yang terakhir di mana diberi titik E negatif 81. Highlight titik E negatif 81 ialah titik itu adalah titik tengah bagi garis lurus CD. CD dan PXY bergerak dengan keadaan angle CPD sama dengan 90 darjah. Cari persamaan lokus P. Apa pula tu? Jadi sekarang di sini tadi kan garis lurus cikgu tadi, cikgu panjangkan D tu kat sini. Lepas tu garis lurus CD. Garis lurus CD. Garis lurus CD. E adalah titik tengah garis lurus CD. Maksudnya E kat sinilah. Tapi sekarang kita biarkan dulu dalam bentuk tu. Lepas tu dia kata angle CPD adalah 90 darjah. CPD. Sekarang P tu tak nampak mana P tu. P tu tak nampak. Jadi kita anggapkan CPD ni, cikgu lukislah. Macam ni. Kejap P kat sini 90 darjah. Jadi sini P, sini C, sini D. Bererti kat sini lah. Cikgu buat garisan. 90 darjah kat situ. Jadi kalau dia kata 90 darjah, cari persamaan lokus P. Jadi kalaulah persamaan lokus yang melibatkan 90 darjah, jadi mesti melibatkan kecerunan. Kecerunan. Jadi kamu nampaklah sebenarnya PC dan PD yang cikgu highlight ni, PC dan PD adalah dua garis lurus yang berserenjang. Kalau berserenjang bermaksud, seperti yang cikgu buat tadilah, di mana kecerunan P, cikgu ambil CP dulu. Kecerunan CP darabkan dengan kecerunan DP mesti dapat negatif 1. Macam tu. Jadi C kita dah ada koordinat tadi. Mana C tadi? Negatif 48.
D cikgu tadi adalah negatif 12, negatif 6. Jadi P adalah locus. Okey, P adalah locus diberi XY. Jadi masukkan dalam rumus kecerunan. Jadi cikgu cari dulu kecerunan CP. Kecerunan C dengan P. Okey, C maksudnya Y cikgu. Y tolak 8. X ni negatif 4. Tolak negatif 4 akan dapat tambah 4. Darab pula dengan PD punya koordinat. Okey, PD punya koordinat, cikgu start dengan P juga. Y tolak negatif 6 maksudnya tambah 6. Okey, X tolak negatif 12 maksudnya tambah 12 sama dengan negatif 1. Okey, kalau kamu buat macam ni, kita dah dapat markah. Okey, jadi seterusnya kamu kembangkan. Kembangkan maksudnya atas darab atas, okey, bawah darab bawah. Jadi kat sini bila cikgu kembangkan, cikgu akan dapat Y square. Okey, Y square tolak 2Y tolak 48. Okey, per yang bawah pula, yang bawah pula cikgu dapat X kuasa 2 tambah 16X tambah 48 sama dengan negatif 1. Okey, buruk pula soal tulisan cikgu. Nampak kan? Jelas. Boleh lah cikgu Dorina. Aduh. Okey, seterusnya kita nak cari persamaan locus. Persamaan locus dia bukan bentuk pecahan. Persamaan locus mesti kosong di sebelah kanan. Jadi kita bawa semua persamaan yang cikgu highlight ni ke kanan. Maksudnya darabkan semua dengan negatif 1. Jadi Y kuasa 2 tolak 2Y tolak 48 kita akan dapat negatif X square. Tolak 16X tolak 48. Sebab apa? Kita darabkan dengan negatif 1. Jadi bawa semua ke kiri. Kita bawa semua ke kiri sebab kita nak kosong di sebelah kanan. Jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 16X tolak 2Y. Cikgu terus susun ya. Okey, negatif 48 tambah 48 kosong. Yes, inilah persamaan locus yang kita dapat. Okey, semoga kamu mencuba